Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Tengok sound ya. So tepat 6.30, Bonda onkan dulu so that you can start sharing. Okay. So apa Bonda nak coach hari ni ialah kita nak jadi orang yang proaktif. Proaktif means kita ni jadi orang sentiasa ya. So Bonda belajar daripada Bonda nak cuba lambat-lambat tu, you all start to share dulu, then we can go online. Thank you. So siapa yang siapa yang share Bonda ucap tahniah, siapa tak share Bonda ucap takziah. Cuba just giving a message lah supaya Bonda nak kita semua coach diri kita jadi giver, you all. Kan banyak manusia ni kita taker kan, we like to get things, tapi okay, thank you for the feedback. Thank you Wan Faiz, Asma Muni, Wan Sazila. Siapa yang buat wash party say yes. Okay, siapa yang kerja kat rumah angkat tangan. I hope you all prepared, dah siap mandi, dah siap. Your routine macam you bekerja macam Bonda hari ni. Tahun 8.30 Bonda akan ke IKIM. Tapi pasal tak keluar, therefore kita nak really stay at home, you all. So something that before I start on transformasi diri, nak cakap sikit tentang suasana sekarang. Tak dapat dengar, Munirah Jamasi. Siapa yang tak dengar, tolong pakai earphone because orang lain boleh dengar. Semalam kita dah cakap tentang transformasi diri. Yang pertama ialah kita kenali diri. Betul ke? Mas Iziani, thank you. Waalaikumsalam. Please share wash party and apa yang Bonda share nanti please type whatever Bonda cakap so that the energy of you typing benda baik tu, kalau ramai orang baca dapat pahala, dan benda ni selagi mana dekat alamannya, kalau orang tengok dia dapat pahala free. So gunakan tangan. Siapa tak clear tolong cakap. Kalau semua clear, seorang tak clear, that means it's your system, your line. Mungkin your line, so Bonda nak mula dah sekarang. So I was telling just reflection about issue sekarang tentang virus ni, you all. Okay, so please take this seriously. Kita mesti stay at home. Kesian doktor-doktor yang bekerja, they have to risk their life, so they stay at their work, so we have to stay at home. Cuba duduk rumah, jadikan ini salah satu langkah pertama untuk transformasi diri. Kalau kita tidak boleh faham suasana, tidak ikut arahan, masih dengan kedegilan kita, maka kita merosakkan diri kita dan merosakkan orang lain, you all. And believe me, dalam agama ni kita ada syariat dan hakikat dan tentunya tarikat dan makrifat. So yang kita buat ni, yang kita jaga pakai mask, sebab kita mesti beranggapan kita ada virus tu. Macam powder sikit-sikit tu boleh merebak, dan 85% orang yang ada virus ni dia sihat. So it does not mean that kalau you tak bersin, demam you sihat, you may be having the virus. Okay, dan kita mesti anggap kita mungkin terkena ataupun kita menyebarkan. So you have to bertindak seolah-olah kita nak jihad sama-sama, tahan diri daripada keluar, nak bersantai, nak berjalan, makan, guna peluang cuti, bekerja di rumah. Dahlah kita pecah amanah, kita dibayar gaji untuk bekerja dan disuruh kerja di rumah, kita berjalan, pergi shopping, anak kita berdosa sebab waktu bekerja macam kita lari daripada kerja. Bekerja di rumah dari segi fizikal kita kat rumah, tapi dari segi rohnya kita sedang bekerja menjalankan tugas. It's very important. So kita mesti set our mind, we are working menjadi khalifah di rumah, memberi manfaat, buat kerja dengan terbaik. So kita dah cakap semalam tentang kenal diri kan, tahu di mana hidup kita, daripada alam roh, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam fana, kemudian ke alam barzah, kemudian ke alam kiamat dan masuk syurga atau neraka. Itulah akhirnya hidup kita indefinitely, kekal sampai bila-bila. Dan kita dah cakap bahawa kita ini sebenarnya dalam atas jambatan. Di jambatan ni kita tak bawa barang banyak. Kalau kita nak cross daripada point A ke point B lalu jambatan,
Apakah kita nak bawa barang banyak sedangkan kita tahu yang tempat nak pergi tu dah ada banyak makanan, semua dah ada? Kita nak bawa banyak ke tak? Macam kita travel lah, kita bawa barang sikit saja sebab kita nak pergi sekejap saja. Macam tu hidup di dunia ini, kita semua sebagai musafir. So contohnya, kalau kita pergi satu hotel, kita tengok hotel tu, kita tahu duduk hotel 3 hari. Kita pergi hotel tu, kita tengok curtain tak molek, kapet tak molek. Apakah kita akan tukar hotel dan curtain tu? Kita tak akan ubah hotel tu, curtain tu, sebab kita tahu kita sekejap saja kita dan balik rumah kita semula. Macam itulah asal kita ialah di akhirat. Kita dijadikan untuk akhirat. Ya, kita nak pulang ke akhirat. Dan dunia ni dijadikan untuk kita. So dunia ni yang ada baik tak baik, semuanya baik daripada Allah. So sekarang kita ada masalah dengan jangkitan coronavirus yang sahaja nanometer, sangat kecil. Tak nampak pun, tapi habis satu dunia rosak. Jadi kita mesti buka mata hati, apakah ini teguran daripada Allah. Kalau selama ni kamu rasa kamu kita atas jambatan ni kita bawa banyak sangat, tamak sangat, berlawan sangat, bergaduh sangat, sedangkan semua nak pergi jambatan belah sana. Tapi atas jambatan bergaduh, berebut kuasa, mengata, mencela, mengumpat, macam-macam dosa kita buat sesama sendiri. Tak sebut lagi dosa dengan Allah. Ya, sebab itu bila satu berlaku, kita ingat segala berlaku di dunia ini semuanya baik untuk kita. Maksudnya gini, kalau kita sayang dengan orang, apa orang tu beri, hadiah kita terima kan? Macam tu kita dengan Allah. Kalau kita sayang Allah, kasih Allah, nak redha Allah, apa Allah beri kita terima. Kita akan tanya, ya Allah, dengan peristiwa ini aku tak kisah, yang penting Engkau redha padaku. Engkau sayang padaku, Engkau melihatku. Itulah orang yang kenal diri. So orang yang melakukan setiap hari nak lakukan transformasi diri, boleh nak ucap terima kasih lah dan tahniah pada siapa yang menonton dan sharing dan mengajak kawan-kawan yang disayang untuk majlis ilmu ni. Lupa nak mula baca Fatihah. Tadi kita sedekahkan Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, kaum tabi'in, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, semua kaum Nabi Adam yang lahir, anak Nabi Adam lahir daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang hidup, semua kita sedekah. Dan sedekah juga khas untuk para pejuang yang sedang menjaga kita daripada musibah ni, ahli-ahli perubatan, orang-orang yang berkuasa yang buat macam-macam, kita sedekah Fatihah pada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, so sebelum Bonda pergi rakaat kedua, nak cakap isu sekarang sedikit lah. Sebab Bonda sebagai seorang yang ialah doktor perubatan juga dan juga ahli masyarakat yang kebetulan ada followers. So Bonda nak seru pada semua followers, sharekan. Ambil kita salah satu tugas ialah kita taat kepada aturan yang diberi oleh pemerintah kita dan juga fatwa yang diberi ulama'. So jangan kita melawan. Sebab ulama' ni sebelum mereka buat macam-macam dah berfikir. So kita ikut sebagai orang biasa dan kita ikut disiplin. Duduk di rumah, tahan diri, jihad, pakai mask, social distancing, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Itu dari segi sunnatullah. Tapi dari segi dia punya hakikat ilmu tasawufnya ialah kita ingat kita mesti minta doa pada Allah. Jangan terlampau yakin dengan usaha kita sampai hilang yakin kepada ikhtiar sampai hilang yakin pada Allah. Kita mesti dua-dua. Dan jangan terlalu yakin pada Allah, kita tak apalah, semua takdir Allah, kun fayakun, tulis lahul mahfuz, sampai kita tak ikhtiar, salah. Kita ikhtiar tu sebagai amalan soleh menjemput rahmat Allah. Dan kita punya yakin pada Allah tu menjadikan semua yang berlaku ni, kita pakai mask, kita social distancing, kita duduk kat rumah, kita baca Quran, kita bagi akhlak sebagai ibadah kita. Jadikan sebab perkara ini berlaku, kita renung balik diri kita. Kalau selama ni kita tak pergi masjid, bila masjid dah tutup kita nak marah, kita memang tak pergi masjid pun. Dan mungkin kita kat masjid tu saf tak rapat-rapat kan. Sekarang terpaksa social distancing. Kalau saf tu jauh-jauh nak selesa, maka kita tak dapatkan saf. Kemudian tak boleh bersalam. Dulu mungkin kita bersalam, tapi salam yang tak laki perempuan.
cium pipi, semua kan lelaki perempuan. Ataupun kita bersalam tapi hati tak bersalam. Sebab tu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera ke atas kamu, rahmat ke atas kamu, barakah ke atas kamu. So it's very important kita renung balik apa yang nikmat selama ini kita boleh buat, Allah tak beri buat dah. Bukan Allah tak beri, manusia kita tiba-tiba tak boleh buat dah. Dengan satu makhluk coronavirus yang besarnya nanometer kecil tak nampak pun. Kita beriman pada benda tak nampak coronavirus dengan berita saja. Kita beriman, takut dengan dia sampai pakai topi dan sebagainya. Macam mana yang Allah yang kita tak nampak tapi kita mesti yakin. Malaikat kiri kanan tak nampak duk catik kita tak yakin. Kita type apa saja, kita buat apa saja dalam kita seorang-seorang, kita buat apa saja tak merasa malaikat melihat. Dan kita juga tak yakin dengan kehadiran hari kiamat akan datang, mati akan datang. Tahu mati datang tapi tak bersedia. So bila-bila kita boleh mati ni kalau dah teruk sangat. Ini sebab tu ikut DG kata semalam, kalau kita tak serius you all, the third wave will be tsunami. So tolong jaga siapa-siapa yang nak pergi berjalan tu, ingat every time you langgar peraturan, berdosa sebab you membahayakan orang lain. Jangan duk confident sangat, okay? So dari segi fizikal kita jaga kesihatan, jaga yang tu. Dari segi spiritual kita taubat, banyak baca Quran, renung diri, muhasabah diri, tafakuri diri. Sebab manusia ni kita ada roh, kita ada akal, kita ada fizikal. Tetapi selalunya orang sakit dekat mana? Sakit dekat fizikal dan sakit dekat roh. Sakit akal, sakit mental tu tak banyak sangat, tapi sakit fizikal macam demam. Dan sakit roh apa dia? Sakit roh orang ada penyakit hati, benci, dengki, gila kuasa, nak orang sanjung, nak orang puji, nak dihormati, nak banyak follower, nak disebut-sebut, nak dihargai, ingin mendapat saja. Ini penyakit hati, penyakit roh. So sebab itu kalau kita ada orang dia sakit fizikal tapi roh dia sihat, contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub banyak sakit dia tapi roh dia sihat, masih ibadah. Ada orang pula dia badan nampak sihat macam kita sekarang dah, mungkin nampak sihat, tak ada macam saya ni pun tak ada sakit apa-apa, syukur. Roh fizikal nampak sihat tapi roh mungkin sakit, bangga, sombong, dengki, rasa baik, salahkan orang, hukum orang, label orang, mengumpat orang, mencela orang, suka berdebat. Kan tadi dengar ceramah tentang Imam Ghazali kata jaga lidah. Ya, jangan bohong, jangan mungkir janji, jangan besar diri, jangan berdebat, jangan mencela orang, jangan ribah. Benda-benda ni awak tak boleh buat. So masa kita berkurung di rumah ni, duduk rumah bukan duduk saja. Muhasabah diri, refleksi diri, tengok ada tak penyakit roh, penyakit hati kita, kena bersihkan. Sebab sebenarnya Buddha nak beritahu tentang saintifik, secara saintifik macam mana attitude tu menyebabkan kita jadi penyakit. Ini satu scientific finding. Semalam Buddha boleh terbaca pada buku Science of the Mind. So Buddha nak senangkan. Kita nak kalau boleh kita sihat fizikal dan sihat roh. Contohnya apa sihat fizikal? Kita boleh ubudiah dengan baik. Dan roh yang sihat, roh yang cari kasih Allah, ingin menjadi penyayang, pemaaf, pemberi, penolong orang, ikut aturan, mendoakan orang lain, menyayangi orang lain. Tengok orang doakan orang sihat, doakan pekerja-pekerja perubatan, doakan mereka keselamatan mereka. Kalau ada duit kita sedekahkan, banyakkan sedekah. Dalam saat ini banyakkan sedekah, ya Allah. Siapa duit banyakkan sedekah. Banyak amalan soleh, banyakkan taubat, banyakkan bersihkan hati. Okey, 5 perkara mesti buat tiap-tiap hari. Bersihkan hati, tingkatkan ketaatan, hentikan maksiat, banyakkan sedekah dan banyak buat baik, serta zikrullah all the time. Dan setinggi-tinggi zikrullah adalah solat you all. So jadikan solat tepat waktu. Duduk rumah pun boleh berjemaah. So tentukan ruang di rumah tu dah standby telekung, dah standby sejadah, dah atur saf tu. Bila lepas sembahyang lipat, waktu sembahyang, so 10 minit sebelum waktu dah ambil wuduk, dah tunggu waktu, dah lepas sembahyang kalau boleh kita baca 1 juz satu hari. Lepas solat bacalah 4 muka satu hari, dapat 1 juz orang kita, bukannya payah sangat. Dan pukul 8 saya rasa Quran Awal ada website tu, dia buat tadabbur satu ayat satu Quran pukul 8 nanti, ya. So cara nak menangani
wabak ini ialah kita perbaiki diri, because setiap kebaikan yang kita lakukan pada diri kita, kita sedang membaiki dunia. Sebab kita semua dia ada energy you all, energy taat, energy maksiat. So siapa meningkatkan energy taat dia akan menambah kebaikan di dunia ini. Siapa yang menurunkan energi dengan maksiat, menurunkan tenaga untuk melawan segala kemungkaran di dunia ini. So kita semua kena saling memperbaiki diri, saling menyeru, buat wash party, ajak orang, dan hentikan daripada you duk tengok sangat berita negatif tu, banyakkan baca Quran lagi bagus. Cuba audit berapa kali you baca, tengok berita, tengok berapa muka. Cuba you audit, you scroll, tengok WhatsApp berita, ambil timer. Kemudian the same timer, you kata you baca berita 5 minit. Baca Quran 5 minit, berapa muka dapat? Okey, cuba timer macam tu. Tingkatkan baca Quran, sebab setiap Quran yang you baca akan meningkatkan, membersihkan diri you all. Okey? Syukur. Dan sekarang ni boleh tengok kurang dah orang mengeluh pasal masalah lain. Semua dah takut. Sebab tu kita ni bila hari kiamat, hari kiamat, kita semua dah takut dah. Okey, so sebenarnya macam mana attitude ni menjadikan merosakkan kesihatan kita ialah, tahu tak you all, setiap sikap yang kita lalui, yang kita buat, sikap tu apa? Cara berfikir, cara merasa dan cara bertindak. 3, fikir, rasa, buat, itulah sikap kita. Okey, dan kita ada 2 perkara aja yang menjadi tool kehidupan kita. Perkataan kita sebut dan fikiran yang kita fikir. Sebab setiap perkataan menghasilkan, setiap fikiran menghasilkan perkataan. Setiap perkataan menghasilkan perbuatan. Setiap perbuatan diulang-ulang jadi tabiat. Dan tabiat itu menjadikan karakter, dan karakter menentukan destinasi kita dunia akhirat. So bermula dengan fikiran dan perkataan. So tengok kita punya fikiran, negatif ke positif, perkataan negatif ke positif. Tetapi fikiran semua terhasil daripada hati kita you all. So hati bersih, fikiran bersih, emosi baik, tindakan baik, 3 ni dia bagi sikap. Dan dari segi saintifiknya, sikap itu ialah setiap sikap yang kita buat akan menghasilkan neural net. Neural net tu dekat saraf kat otak kita tu, dia ada networking dia. Dia akan mengeluarkan certain dia panggil peptide yang dihasilkan dalam otak bahagian hypothalamus. Hypothalamus ni sebahagian otak yang belah dalam tu, yang mempengaruhi gland pituitary. Pituitary tu ialah mengeluarkan macam-macam hormon. So hormon itu pergi signal pada sel. Dan sel ni pula you all, dia ada penerima hormon. Okey? So bila menerima hormon, so kalau fikiran negatif, yang keluar peptide tu negatif daripada hypothalamus pergi pada reseptor penerima tu akan keluarkan DNA atau jin yang baik atau tak baik. Dan DNA itu menentukan apakah protein yang dikeluarkan, dan protein itulah menentukan kita punya kehidupan. Protein sihat, protein jahat, semua tu, dan protein inilah menentukan kesihatan kita. So setiap kali kita negatif, peluang untuk sakit sangat tinggi. Dan sebenarnya setiap kali kita negatif, sistem imun kita yang terdiri daripada sel B dan T akan mengeluarkan hormon. Imun kita ada 2 jenis. B sel keluarkan antibody untuk lawan kuman. Tetapi untuk virus, T sel, dia panggil cell mediated immunity. T sel inilah yang akan membunuh, dengan natural killer cell, membunuh virus. So kalau kita sangat negatif, sistem imun kita turun, maka senang kita terima jangkitan virus. Sebab kita ni sebenarnya keliling ni penuh dengan kuman. Tetapi walau kuman masuk dalam, Allah jadikan sistem imun kita, dekat air mata ada antibody. Dekat kita punya rongga hidung ni ada bulu-bulu hidung yang mencegah kuman masuk. Paru-paru semua ada. Kita ada sel epithelium, kulit kita ni semua ada mencegah daripada masuk. Tetapi kita ada spesifik antibody, spesifik immunity yang melawan virus. So kalau dah masuk, daya ketahanan kita rendah. Kalau kita punya ejen tak kuat, penyakit. Tetapi kalau ada virus tapi sistem ketahanan kuat, maka tak sakit. Jadi bagi orang yang rasa dia sihat, anda mungkin ada virus itu. So jangan pergi melawat anak orang tua-tua, orang warga tua, pergi rumah orang tua, semua tu jangan. Because orang yang meningkat umur ni memang sistem imun dia akan berkurangan. So berhati-hati pada kaum berisiko. Ya,
So penting you all, kita mesti anggap kita macam ada virus. Mana pergi kita pakai mask, kita jauhkan daripada orang dan bersih, jaga kebersihan, jangan pegang muka dan mata kita. Okey? Okey. So apakah prinsip nombor 2? Ya, Bonda dah cakap pasal isu, Bonda nak cakap pasal prinsip nombor 2. Siapa ingat prinsip nombor 1 semalam? Kenali diri. Okey? Kenali diri. So prinsip nombor 2, Bonda nak sebut ginilah. Kita semua kalau dah tahu diri kita macam mana, kita mesti ada outcome atau KPI kita nak jadi orang macam mana. Sebab kita tidak boleh lakukan transformasi diri kalau kita tidak tahu kita di mana. Betul tak you all? So kita nak tahu apakah sifat ataupun insan yang sempurna, insan yang kamil, insan yang baik itu. So kita mesti tahu sifat atau sikap orang yang baik. Okey. So apakah sikap orang yang baik you all? Iaitu yang pertama, sikap orang yang baik. Mereka ini sangat-sangat cinta pada Allah. So, kalau kita nak transformasi diri, kita mesti ada apa yang kita nak ada KPI kita. Because if you don't know where you are going, macam mana you nak pergi? So, kita akan, aku jatuh bahagian ni. Okay, aku nak improve yang ni. So, kita mesti tahu cabang-cabang yang kita nak lakukan. So, first hubungan dengan pencipta. Kita hendaklah cinta hanya pada Allah. Macam mana nak tahu kita cinta Allah? Apa-apa kita buat, kita ikhlas. Kita tak minta orang puji. Kita nak Allah lihat kita. So, kita akan dapat ketenangan. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta kiamat, cinta pada agama juga. Dan ciri-cirinya ialah kita akan jadi orang yang sangat-sangat buat fikir apa Allah lihat. Kita akan bebas daripada manusia. Maka kita jadi orang yang suka memberi bukan menerima. Okey? So kita cinta pada Allah, kita suka memberi pada makhluk, ingin mendapat daripada Allah. Okey? Kita jadi giver. Kita nak beri saja. Okay, so you have to, second principle, nak jadi insan kamil, nak jadi orang baik. Sebab dah kenal diri, kita daripada roh, daripada Allah Azza wa Jalla yang baik, dan kita dah di alam roh dah berjanji, Allah Rabb kita, masa kita dalam rahim ibu. Ada kita soal? Tak. Kan? Baik, Bonda nak cakap, nak digress sedikit di sini kan. Ada orang dia kata, betul ke ada kiamat? Ada ke? Ada pembalasan? Mungkin ada orang yang fikir macam tu. Bonda cakap macam ni. Masa kita dalam rahim ibu, kan? Bayangkan dalam rahim ibu tu sempit, kita duduk dalam tu, dan makanan kita ialah daripada tali pusat kita tu. Bayangkan dalam baby yang dalam tu, ada yang dia kata apa? Okey, seorang ni katalah A. Dia ni yang macam bijak sikit lah. Dia kata apa? Okey, sebenarnya kita dalam ni sementara saja, 9 bulan 10 hari kita akan jumpa ibu kita. Yang kedua ni kata, tak. Dunia kita, inilah dunia kita. Inilah dunia kita, kita main-main, duduk, nak makan, ambil, tu saja. Yang kedua, yang A ni kata, yang baik ni kata, sebenarnya tali pusat kita tu, ini cuma alat saja. Tapi sebenarnya nutrisi kita datang daripada ibu kita yang kita akan jumpa nanti. Yang kedua kata apa? Tak. Tali pusat inilah sumber kita. Inilah dia. Kita kena sayang dia, peluk dia, sayang dia, puji dia, ampuk dia, dengar cakap dia. Yang kedua. Dan yang ketiga, ya, A kata pula yang ketiga, awak tahu tak? Kita duduk sekali sempit. Dekat luar sana ada hidup yang lebih lama, lebih luas, lebih best. Ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada segala-galanya. Kan? Dia kata macam tu. Tetapi dia kata apa?
Tak, inilah dunia kita, best ni, kongsi best ini aja, ini. Nampak tak? Okey. Dan apa berlaku? Bila berlakunya kelahiran itu, Masya Allah, tiba-tiba yang tak baik dengan baik, betul. Lahir je, luasnya. Nampak dunia. Nampak pula muka mak dia. Maknanya macam itulah kita. Kita rasa dunia inilah best kali, inilah hidup kita yang best. Kita dapatkan semua, dapatkan follower banyak, dapat sanjungan banyak, dapat duit banyak, dapat harta banyak, dapat rumah banyak, kereta besar, tunjuk semua, Instagram semua tu. Kita rasa hidup inilah. Kan? Dan kita rasa sumber rezeki kita, plasenta tu, tali uri tu, macamlah kita punya rezeki lah. Perniagaan kita, followers kita, majikan kita, suami kita, itulah yang pemberi rezeki kita. Dan yang alam luas tu, yang sempit tu, dan kita merasakan dunia itu sumbernya ialah daripada bos kita, tali pusat tu pekerjaan kita. Kita punya dunia ni, yang ni lawas, cantik, nak pergi holiday. Tapi sebenarnya subhanallah, bila kita mati besok, masuk kubur, baru kita, ya Allah, sebenarnya alam akhirat sangat luas. Bagi ahli syurga, bila dia masuk taman syurga, Allah dah tunjukkan syurga, dia punya taman dah cantik, Allah luasnya kubur dia. Kan? Dan bila kita alam akhirat, kita lihat wajah Allah macam itulah, kita lihat wajah ibu kita bila keluar daripada perut ibu kita, rahim ibu kita. Dan rezeki yang kita dapat tu sebenarnya, maknanya alam akhirat baru kita nampak sebenarnya tali pusat kita itu, bos kita bukan Allah. Alam luas akhirat luas. Dan ibu kita tu macam Allah Azza wa Jalla. Yang kita punya tertipunya orang dalam rahim ibu, bila keluar, besar rupanya. Macam itulah kita tertipu dengan dunia yang kita nampak luas, tapi sebenarnya sangat sempit, sangat sementara, macam mimpi saja. Sebab tu ada Imam Ghazali kata, hidup ini ilusi, macam mimpi. Mimpi rasa real, tapi masuk kubur baru kan, sebenarnya kita sedang tidur, kita hanya bangun apabila kita masuk kubur, baru kita nampak, Allah, inilah hidup sebenarnya. Yang aku buat sebenarnya main-main, tertipu dengan dunia saja, tertipu saja. Okey? Sebab itu kalau kita hidup dalam macam ni, bila kita niat nak jadi orang yang baik, ya, so nampak you all, so berharap benda tak deep sangatlah. Okey? So just to show you, Insan Kamil, satu, dia cinta pada Allah. Nombor dua, dia elakkan dosa. Kita nak cuba elakkan dosa. Ya, kita nak elakkan dosa sebab takut Allah murka. Yang ketiga, kita banyakkan taat. Okey, banyakkan taat. Yang keempat, kita tidak terkesan dengan makhluk. Tidak terkesan, orang puji ke, orang dengki ke, orang puji, doesn't matter. Sebab apa yang berlaku, kita cuma nampak, orang puji, mungkin ini tipuan. Orang keji, ini teguran yang rezeki. Dan ini feedback Allah pinjamkan. Mulut orang tu sebut sebagai mesej pada Allah pada kita. Macam coronavirus ni, mesej daripada Allah pada kita, untuk kita kembali pada Allah. Betulkan, reset minda balik, celik hati, lakukan transformasi diri. Kalau musibah yang berlaku ni tidak mengubah kita, kita orang paling malang. Betul tak you all? Ya? Kesan dengan makhluk. Dan lagi tinggi ialah orang yang Insan Kamil ni, dia apa-apa, dia ni hidup berlaku melalui dia. Dia tak ada apa-apa. So kalau dia buat operation bagus, Allah buat melalui dia. So hidup berlaku melalui dia, bukan dari dia. Orang yang tidak Insan Kamil ialah dia rasa aku buat ni, aku pandai. Itu hidup berlaku dari dia. Tapi kita Insan Kamil ni hidup berlaku melalui dia. Dah tak ada dia la haula wala quwwata illa billah. Dia tak apa. Dia tak rasa memiliki dan tidak dimiliki. Dia hanya dimiliki Allah dan tidak memiliki apa-apa. Nampak tak Insan Kamil ni? Dia sangat-sangat Allah driven, focus driven, akhirat fokus. Sangat everything dia nampak makhluk, dia ingat Allah. Nampak makhluk, ingat Allah. Believe me you all, mungkin you all rasa deep. You all tak ada benda macam ni. You do not know where you are going. You tak salah. You rasa you betul. Okay?
Yang kelima ialah mereka ini kalau lagi tinggi ialah dah dia tak ada, hanya Allah. Itu peringkat yang tinggi lah. Tapi bonda nak share, kalau boleh kita you all cintakan Allah, kita elakkan dosa, kita banyakkan taat, tidak terkesan dengan makhluk, dan boleh kita ni jadi orang yang sentiasa memperbaiki diri. Macam you all sekarang lah, bonda rasa you all ni sedang menunjuk macam kami memperbaiki diri. Macam mana kita sibuk melihat aib diri sampai tak nampak aib orang. Thank you Nazira. So kalau kita masih nampak aib orang, kita masih nak berdebat lagi, nak kata betul, nak buat tak baik, maknanya kita orang yang merugikan. Okey? So semua ni akan dapat dilakukan apabila kita buang satu perkara. Cuba teka apa dia. Okey? Sebenarnya prinsip nombor 2 ialah hilangkan cinta dunia. Okey, yang pertama kenali diri, yang kedua hilangkan cinta dunia menuju insan kamil. Kenapa hilang cinta dunia? Cuba kita tengok. Kita bergaduh pasal apa? Orang yang cinta dunia ialah kerana tidak ada makrifat pada Allah, tak kenal Allah, tak kenal diri, maka dia akan cinta dunia. Dunia, apa definisi dunia? Ialah apa-apa yang kita lakukan. Kita tak boleh kata dunia tu kereta besar, rumah besar, pangkat, tak. Cinta dunia ialah apa-apa yang kita lakukan. Definisi dunia ialah apa-apa yang kita lakukan tidak mendapat redha Allah. So kalau kita ada baju yang cantik, kita pakai untuk membuka aurat, itu cinta dunia, itu baju itu dunia. Tetapi kalau kita ada baju cantik, kita pakai untuk menyembah, untuk solat pada Allah, itu bukan cinta dunia. Apa-apa yang kita ada di dunia ini yang mendapatkan kita mendapat redha Allah, itu ialah bukan dunia. So kita tidak boleh kata orang yang kita boleh kata orang tu dia kaya memang sombong. Dan bonda nak kisah seorang Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, dia ada seorang anak murid yang sangat zuhud. Kisah macam cerita dunia. Dia sangat nak zuhud lah. Zuhud ni orang yang ada dunia, dia lupakan dunia tapi masih ingat, tapi dia nak lupakan dunia, tapi dia zuhud lah. So katakanlah Ibnu Arabi ada seorang murid. Okey, murid dia sangat zuhud sampai dia hidup hanya dia kerja tangkap ikan. Dan apa dia buat? Dia tangkap ikan tu, daging dia kasih ke orang, dia makan tulang ikan saja. Punya zuhud dia tu. So dia ada anak murid. Satu hari dia beritahu anak murid dia, pergi jumpa Ibnu Arabi, tanya dia apakah nasihat yang dia nak beri pada aku. So bila anak murid dia jumpa Ibnu Arabi, sampai tengok rumah Ibnu Arabi sangat hebat, orang kaya. Pun kata, macam mana ni orang sufi, wali sufi mengajar agama tapi rumah sangat besar dan kaya. Tapi dia dalam hati je lah, dia pun tanya Ibnu Arabi, tuan guruku katalah minta aku tanya padamu apakah nasihat. So dia kata, okey, cakap pada gurumu kurangkan cinta dunia, ataupun tingkatkan zuhudmu, something like that lah. So anak murid dia heran, guru aku yang makan tulang ikan saja, daging kan orang, dinasihat ulama yang rumah dia besar kaya, macam mana zuhud? Bila anak murid tu beritahu pada guru dia terus menangis. Ya Allah, betul lah. Dia guru yang kasyaf ni, dia boleh tahu anak murid dia macam mana. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya memang walaupun masa aku makan tulang tu pun aku masih ingat sedapnya daging tu, daging ikan tu. Maknanya bukan senang kita nak betul-betul jadi insan kamil ni, tapi that has to be your aim. Bila kita tahu susah nak jadi, maka kita fokus, kita usaha kuat. Bila kita usaha kuat ke arah menjadi insan kamil, kita tak sibuk nak betulkan orang. Apa orang buat, feedback. Oh, aku betulkan diri aku. Aku salah, orang betul.
Apa orang cakap, aku terima, aku salah, orang betul. So kita akan sibuk memperbaiki diri ke arah yang kita nak jadi bebas daripada hanya redha Allah. Kita meningkat ketaatan, kita tidak terkesan dengan orang, kita perbaiki diri, belajar ilmu. Sebab kalau kita tak belajar ilmu, kita tak cari guru murabbi, kita tak cari kawan-kawan yang baik, kita tak cari environment yang baik, tak cari circle yang baik, tak cari buku-buku yang baik, tak cari majlis ilmu, macam mana nak betulkan diri? Kau sekarang semua orang sibuk dengan berita, nak tengok berapa kematian, itu boleh untuk tahu saja untuk kita bertindak, tapi jangan lemaskan diri dengan berita negatif. Ingat you all, every worry that you give outside is affecting the world. Kita nak emosi kita hanya sayang, syukur, ikhlas, sabar, mendoakan, menyayangi, sangka baik. Dan salah satu dosa paling besar sangka buruk pada Allah dan suasana you all. So jaga hati you jadi insan kamil, dan janganlah kita ni terkesan oleh manusia, dan janganlah buat sesuatu aktiviti untuk mendapat pangkat dan gelaran. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang beli title dan sebagainya, kesian orang macam ni. Walaupun tak betul, bila kita beli title, beli macam-macam, kita sedang cinta dunia. Dan bila kita sangat terkesan kalau orang tak panggil title, itu cinta dunia. Kalau orang tak hormat kita, itu cinta dunia. Whatever we do, kita tengok ulama-ulama yang kalau boleh tak nak tahu pun siapa dia. Okay? So kita hendaklah insan kamil ni, kita cuba jauhkan daripada topeng-topeng dunia. Kita nak bebas daripada manusia. Apa kita buat, kita nak sayang kita. Okay? So ingat prinsip nombor pertama ialah kenali diri, daripada mana kita datang, kenapa kita datang, dan ke mana kita nak pergi. Kita dah jelas nak jumpa Allah nanti. Yang kedua, kita hendaklah didik diri kita ke arah menjadi insan yang kamil. Cuba you all Google apakah insan yang kamil itu, kan? Dan apa kata kita nak, macam mana kita nak jadi insan kamil dalam suasana yang sedang wabak ini. Gunakanlah waktu duduk rumah ni, you all dapat bekerja di rumah, you jimat you punya petrol, masa dengan anak pun ada, boleh atur. Tolong buat schedule kerja dengan baik. Bila tu kerja, kita kerja betul-betul. Bagi siapa yang ada employer buatkan jadual. Macam Bonda sendiri pun, klinik kami, Bonda tak jumpa patient pun, duduk rumah saja, kecuali yang urgent baru datang. Punya jaga supaya tidak ada pergerakan. Bayangkan kita ni semua ada debu tepung boleh berkeliaran. So kalau boleh nak kurang duduk rumah saja. Okey? Dan duduk rumah, buat baik, sama-sama doakan. So apa kata you all cuba banyakkan baca buku yang baik, ya. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang Allah beri cubaan, agak payah untuk melakukan penghijrahan ke arah kebaikan. Kita jangan hukum, kita jangan pandang remeh pada orang. Bila kita rasa baik, rasa lebih baik, kita lebih pada orang, itu tanda sombong, dan sombong tak berbau syurga, tak boleh masuk syurga pun you all. So jadikanlah kita sifat rendah hati, mendoakan, menyayangi. So jaga kita punya yakin pada Allah, keikhlasan kita, dan juga jaga kita kesyukuran dan kesabaran kita. Okey, Bonda akan live sekejap lagi akan live bersama Pian di iKim. Bonda nak buat Skype dia tak boleh, so Bonda akan live juga bercakap tentang tenang dalam wabak ini. Ya, tenang dalam wabak ini, kita boleh sama-sama manfaatkan insya-Allah, ya. So kita break sekejap. Siapa nak breakfast boleh breakfast, ya. Siapa yang tak puasa, bagus puasa ni. Dan siapa yang ada anak, niat hari ini untuk menjadi contoh yang baik. Jangan nak suruh anak buat macam-macam, tapi kita duduk main social media. Kita ke social media hanya untuk majlis ilmu you all. Tak payahlah nak upload status sangatlah. Dan kalau boleh upload status kita tu buat watch party ilmu, okey, tapi tak payah upload status ala risaulah macam. Please don't start telling macam mana, don't share all the bad news lah kalau boleh you all. Okay, hentikan, because bad news you all share, itu berapa kali ganda, that bad news will come back to you. Sebab itu Bonda jarang nak sebut virus sebelum ni. Bonda ikut dia sebut macam tu, so Bonda pun ikut.
So maknanya kita audit balik diri kita macam mana peristiwa ini membuat kita lebih baik. I see whether your voice can be heard dekat live juga. Try cakap. Oh, so putri boleh kan kalau loudspeaker lah. Okay. Now can you hear me well? Boleh cakap macam ni? Dengar. Okay. So cuma jauh sikit. Oh, jauh sikit. Okay, I go near. Nak tanya orang dekat live boleh dengar tak suara DJ? Okay. Okay, now boleh dengar tak? Dengar? Okay. Kami dengar suara tak? Kami dengar. Okay. So we can continue like this Okay, insyaAllah. So kami pun tengah buka ni Facebook. Okay. Cantiknya rumah siapa lah tu. Macam-macam korang ni tahu. Tu nampak. Kita standby. Kita boleh dalam masa? Dalam masa kurang 30 saat. Okay, boleh insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, thank you. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana masih lagi saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islam ni kembali bersama Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan seperti yang kita janjikan tadi, kita terus saja masuk ke dalam slot ataupun segmen generasi untuk pagi ini. Ya, dan Alhamdulillah tajuk tenang dalam musibah yang difahamkan awal sejam tadi. Tamu kita dah mulakan video Facebook live beliau untuk tajuk ini. Tapi hari ini ataupun kali ini kita mulakan bawakan juga di Radio IKIM menyambung ataupun membawakan tajuk tenang dalam musibah bersama tetamu yang rasanya sentiasa tenang dalam apa juga keadaan di talian kita ataupun di Facebook live ini juga pagi ini yang berbahagia Profesor dan Dr. Muhayya Haji Muhammad. Ya, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian dan Hazwan yang baik hati dan sihat insya-Allah. Amin. Ya. Kita juga untuk Prof, semoga sentiasa sihat dan kuat untuk jadi inspirasi. Betul Allah. Ya, syukur. Okey. Alhamdulillah. Prof kat mana sekarang tu? Dekat rumah, dekat ruang solat. Sebab nampak dekat Facebook live ni semua Allah cantiknya rumah siap ada mihrab Nabi di belakang tu Ini hadiah daripada orang. Orang hadiahkan. Syukur pada Allah. Baik. Pagi ni, topik kita pagi ni ataupun tajuk kita untuk generasi pagi ni Prof, tenang dalam musibah. Dan mungkin sebagai mukadimah dia mungkin Prof boleh orang kata kongsikan apa sebenarnya punca hati kita tak tenang ni Prof. Okey. Yang pertama saya nak cakap macam ni. Manusia ni dia ada sihat, ada sakit, betul? Betul. Okey. So manusia ada 3 komponen. Fizikal, akal dan roh. Sakit selalunya berlaku pada fizikal dan roh. Sakit akal ni tak banyak sangat, contohnya orang kurang waras, ya. Itu tak banyak, tapi mainly penyakit fizikal dan roh. Dan selepas menjadi doktor dah lama, memang selama ni saya memang merawat fizikal lah kebanyakan perubatan pun diajar tentang fizikal saja. Okey. So kita nak balik point mukadimah ni untuk faham macam mana nak atasi musibah sekarang kan. So sakit fizikal tu seperti demam, sesama, kanser, macam-macam tu lah yang kita nampak, yang kita rasa, yang orang boleh ukur, suhu, temperature semua boleh diukur. Betul? Sakit roh ialah orang yang ada penyakit hati. Marah, dendam, benci, dengki, putus asa, tamak, haloba, semua tu ialah penyakit hati. Okey. Dan roh yang sihat ialah roh yang jiwanya penyayang, pemaaf, sabar, syukur, tolong orang, semua yang baik itulah. Jadi saya nak sebut dua suasana. Ada orang yang badan dia sakit tapi roh dia sihat. Contohnya macam mana? Tengok Nabi Ayub, macam-macam sakit kan, teruk sakit, dia tak pernah manusia ada.
tetapi rohnya sihat, maka dia munajat pada Allah, taubat pada Allah, sabar, syukur semua. Betul tak? Dan ada orang yang mungkin kita nampak berjalan-jalan sekarang sihat, tak sakit, tak masuk hospital, tetapi penyakit hati punya banyak, tak bersyukur, mengeluh, merungut, mencela orang, suka berdebat, macam-macam lah penyakit berlaku di masyarakat sekarang. Baik, so apa tujuan kita hari ini? Kita nak kita sihat tubuh dan sihat roh. Dan apakah vitamin badan? Untuk sihat badan, kita mesti makan nutrisi, gaya hidup sihat, minum yang sihat, semua tu lah. Dan apakah vitamin roh? Apa dia? Ibadah. So ibadah tu pula, kalau kita nak jaga macam mana kita nak tenang dalam musibah ni, kita mesti buat 5 perkara. Yang pertama, kita hendak melakukan pembersihan jiwa, iaitu kita renung diri kita. Aku punya emotional domain ataupun saya punya perasaan all the time ni, adakah daripada positif atau negatif ke atau positif? Tengok jiwa kita ni. Kalau kita penuh dengan marah, dendam, benci, tak boleh. Kita mesti dalam keadaan kasih sayang, ketenangan, kegembiraan, mendoakan, memberi, menolong, memahami, bukan ingin difahami. Okey, so pembersihan jiwa. Yang kedua, kita hendaklah perbetulkan niat kita dalam apa saja kita lakukan. Sebab kalau kita tidak niat kerana Allah, sia-sia hidup kita. Sia-sia datang kerja, sia-sia kita tolong orang kalau untuk mendapat pujian bukan kerana Allah. Timbulnya dia panggil ikhlas. Jaga niat. Yang ketiga, kita mesti tingkatkan ketaatan kita. Segala ibadah ataupun khusus tak khusus akan taat. Taat tu definisinya apa? Niat kerana Allah, ikut hukum syariat, maka satu ketaatan dan satu ibadah dia akan memberi kenikmatan. Setiap ibadah membawa kenikmatan, ketenangan, dan setiap kegusaran maknanya ada maksiat di situ. Maksiat bukan fizikal saja, maksiat hatilah, sombong tadi. Sebab tu mula dengan pembersihan jiwa. Okay, yang ketiga, kita hentikan maksiat. Bukan kurangkan maksiat, kita hentikan maksiat. Sebab itu musim sekarang bonda rasa rumah urut orang tak pergi dah. Disco orang tak pergi dah. Berpelukan orang tak buat dah. Cium pipi laki perempuan tak buat dah. Betul tak? Semua no touch. Semua tahu tangan tak dada. So jumpa orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu yang Islam galakkan. Okey, so kita masih boleh beribadah dengan ucapan salam. Okey, so hentikan maksiat. Yang berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, banyakkan buat kebaikan dengan sedekah. Tolong banyakkan sedekah, adakan tabung sedekah sebelum subuh, walau 10 sen pun letak, kumpulkan, nanti bagi bila-bila. Sebab sedekah itu menolak bala. Kan? So, dan tentunya zikrullah all the time. Zikrullah tu bererti kita, apa kita lihat langit, ingat Allah. So, setiap kita fikir, bawa zikir. Setiap kita fikir, bawa zikir. So, bila kita buat macam ni, kita tidak akan ada negative thinking. Betul tak? Sebab fikir, ingat Allah, jadi positif lah. Kan? Kenapa aku risau ya? Aku risau takut kena jangkitan. Kenapa takut mati? Kenapa takut mati tak bersedia? Kita pun aku nak sedia matilah. Aku nak delete lah profil yang membawa dosa. Aku nak minta maaf pada orang lah. Aku nak bayar hutang lah. Aku nak qada solat lah. Aku nak tutup aurat. Semua yang nak buat baik teruslah dah ingat mati. Kalau musim wabak ini kita tak ingat mati dan bersedia nak bawa apa lagi, Allah nak beri apa lagi pada kita? Betul tak? Kan? Cuma sekarang ni boleh tak kita andaikan Prof, bila kita sebut musibah itu lain orang mungkin sudut pandangnya berbeza kan Prof. Ada orang yang nampak musibah
satu peluang untuk dia bertaubat, berbanyakkan amal dan ibadah. Ada orang dia panik dengan musibah walaupun kadang-kadang musibah itu kecil saja. Jadi adakah dengan bila ada musibah lagi besar musibah ataupun tekanan bebanan yang kita tanggung, lagi banyak sepatutnya kita beribadah, Prof? Betul. Sebab tu dia kata mata hati dengan mata nafsu. Okey, kita ada 4 mata kan. Kita ada mata fizikal, bila melihat, tengok berita, makin meningkat. Kalau tak jaga-jaga jadi tsunami ketiga, kan. So mata akal kita berfikir, aku kena ikut arahan. Kalau yang beri arahan ni doktor-doktor pakar, doktor semua memperjuangkan nyawa mereka untuk merawat orang, apa tugas kita? Duduk rumah, jangan berjalan. Jangan, kita bayangkan, you mesti ingat ya, sebenarnya 85% orang yang ada virus ni dia sihat, dia tak ada gejala. So kita yang tengah sihat ni, jangan kata kita tidak ada virus. Sebab tu kita mesti fikir kita mungkin menjadi pembawa virus. Jadi kita bayangkan kita boleh ada merebakkan atau direbakkan. Tu je lah. Kita sama ada memberi atau mendapat. So kita pakai mask bila jumpa orang. Jangan pergi rumah orang. Orang dah jangan. So kita social distancing kena buat. Kan? So kalau kita, mata akal kita berfikir macam tu, maka bila mata akal berfikir, kita akan buka dua mata berdasarkan hati kita. Kalau hati tak bersih, mata nafsu buka. Mata nafsu buka, dia mula menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Dia tak nampak yang berlaku tu sebab musabab Allah turunkan, semua ada hikmah. Kan? So orang yang mata nafsu, dia menyalahkan, dia dendam, dia sibuk tengok berita, dia tak ambil tanggungjawab. Aku peduli apa, yang penting semua dah tetap lahul mahfuz, tak payah buat apa-apalah. Dia sibuk pada, dia yakin pada Allah saja, tapi tak mau ikhtiar. Tak boleh. Jangan kerana yakin pada Allah sampai tidak ikhtiar. Dan jangan terlampau yakin pada ikhtiar sampai tak yakin pada Allah. Jangan, saya sihat sebab saya pakai mask. No. Saya pakai mask sebagai amalan soleh, taat pada pemerintah dan juga sunatullahnya kita kena jaga. Tetapi yang menjadikan saya sakit bukan virus, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya penyebab. Everything is penyebab. Hakikatnya semua Allah. Itu penting. Tapi kalau orang mata hati yang terang, dia nampak aja macam yang katalah, Allah, selama ni saya malas pergi masjid, sekarang dah masjid dah tak boleh pergi. Selama ni saya solat tak nak rapatkan saf, sekarang kena social distancing. Selama ni saya salam tangan tapi hati tak bersalam, dah tak boleh salam. Selama ni saya tak suka nak duduk rumah dengan anak, suka ngeteh dengan kawan-kawan, pergi main futsal malam-malam. Sekarang saya duduk rumah, saya nak tengok. Bila saya duduk rumah, saya bahagia tak? Kalau saya duduk rumah, saya resah gelisah, saya nak keluar, maknanya kita tidak menjadi rumahku syurgaku. Maknanya kita telah gagal membina suasana kasih sayang di rumah yang kita lebih suka duduk di tempat kerja dan di luar daripada rumah kita. Maknanya kita dah salah hidup selama ni. Terpaksa aku reset minda aku, nak cari hati, nak transform diri aku. Nampak tak? So jadikan waktu kita dipaksa oleh satu makhluk yang besarnya nanometer tu, dengan izin Allahnya, mungkin dia tentera Allah untuk mengingatkan kita, maka semua orang kena reset, kan? Daripada buat maksiat kepada baik, kan? Jadi kita fikirlah, kita takut Allah ke takut pada virus yang kecil tu? Kalau selama ni virus yang tak nampak, kita tak nampak, seorang tak nampak virus, tapi beriman yang pada virus sampai takut pakai topeng. Kenapa malaikat yang lama dah kita dengar daripada kecil, rukun iman, malaikat kanan kiri tu, yang kita tak beriman pada malaikat, pada hari kiamat, pada dosa, pada pahala, pada Allah, pada Rasul, hikmah Al-Quran semua. So macam mana kita tengok, why are we, kenapa kita sangat pentingkan dunia ini? Takut sakit di dunia ini, tak takut sakit di akhirat itu. Itu yang kita kena tengok. Baik, insyaAllah. Maknanya kita kena sama-sama, bukan sama, kita semua bersihkan mata kita tu, insyaAllah untuk melihat sesuatu dengan secara yang positif, Prof. Wa imma tu, walaupun didatangi dengan satu-satu musibah. Dan kalau kita sebut fokus pada macam contoh COVID-19 ini, Prof, ini satu ujian musibah yang satu dunia merasai. Betul, satu dunia yang sama. Satu dunia. So kalau satu dunia, dan kita tak ubah lagi macam mana. Sebab itu kita mesti banyak berdoa, ya Allah, izinkanlah orang yang belum menerima iman, yang kau nak takdirkan mati, biarlah dia dapat iman dulu sebelum dia meninggal, supaya dapat husnul khatimah. Dan siapa yang kena sakit ni, nampak dia mati, kita kesian kat dia,
Mungkin dia orang beriman, dia masih husnul khatimah, dia masuk taman syurga. Kita kesian kat dia, dia kesian kat kita. Ya. Kan kita yang tak diuji ni, duk rasa sihat, tak sedar-sedar ni, kita patut menangisi diri kita, jangan menangisi orang. Tangisi diri dulu. Apa yang berlaku, lihat macam mana mata hati kita terbuka atau tidak. Jadi satu lagi yang saya rasa lesson yang kita nak tenang ialah kita akan sangat menghargai setiap kehidupan yang berada depan kita. Keluarga kita, ke anak kita. Kita tak nak ada akaun dengan sesiapa. Kita akan sangat-sangat menjaga. Bayangkan ini hari terakhir kita. Betul tak? Ya, betul. Bila kita hidup, kita rasa terakhir, ada tak orang nak marah bos lagi? Ada orang nak mengumpat lagi? Tak ada dah. Dan tak buat dah semua benda tak, negatif tu. betul. Saya nampak juga, saya punya Facebook sekarang dah tak ada orang cakap macam mana suami. Tak ada orang mengeluh dekat Facebook saya sekarang. Bila saya live, tak tanya macam mana orang negatif, macam mana. Tak ada orang sebut fitnah. Dulu kan marah fitnah saya, mak mentua tak sayang. Sekarang tak ada sebut. Semua duk fikir macam mana nak baik, macam mana nak baik. Bagus, kadang sebenarnya ni berlaku bagus untuk kita. Kalau tidak, kita memang merasakan kita kuat ya. Bila kita rasa lemah, macam mana dengan satu virus yang kecil tu boleh melemahkan satu dunia, ekonomi kita nak jatuh dan sebagainya. Dan sebab ekonomi ni boleh nak sebut lah, kita sangat sebut tentang ekonomi, tapi sebenarnya ekonomi tu bergantung kepada ekonomi dunia atau rezeki kita daripada Allah. Banyak orang jadi jangan, memanglah kita faham ada orang kena half pay, no pay, kita faham. Tetapi apa kata kita hidup ni bukan guna logik, kita guna magic. Apa hidup magic dengan logik? Hidup logik ni ialah peringkat makhluk tau. Peringkat makhluk 1 campur 1 ialah 2. Tetapi agama Islam ni agama magic. Buat satu amalan dapat 700 kali ganda. Matematik tak betul tu. Betul kan? Buat satu dapat satu lah. Action equals to reaction. Tapi Islam agama magic kan? Kita baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Allah besarnya. Betul tak? Makna banyaknya ajaib dalam Islam ni. So apa kata kita yakin keajaiban Allah, bahawa rezeki kita bukan terletak di kerjaan kita. Rezeki kita terletak pada apabila kita memuliakan dan membahagiakan orang lain dengan apa yang kita ada. So bila kita kerja di rumah, kita buat lebih daripada yang patut, kita disiplin, kita menyayangi anak kita, kita menjadi contoh yang baik. Belum masuk waktu kita dah ada ruang solat, kita dah atur sejadah. 10 minit belum masuk waktu, kita dah ambil wuduk. Masuk wuduk aja, kita solat sunat wuduk, kita buat semua segala solat sunat, kita buat duha biarlah banyak, kalau bekerja 2 rakaat, kalau dah tak kerja biarlah 4 atau 8. Maknanya kita fikir macam mana masa yang kita jimat tak travel tu kita gunakan untuk kebaikan keluarga. Inilah bila kita banyak memuliakan, membahagiakan. Dekat rumah kita kan, kita duduk semayang tu, jangan doa kita sihat, doakan semua pada orang. Pada nampak orang, doa, sihatkanlah dia, bahagiakanlah dia, murahkanlah rezeki dia. Kita jangan bimbang tentang rezeki kita. Ingat, kita dalam rahim ibu, Allah dah tetapkan rezeki. Tetapi kita ni banyak perisai rezeki. Apakah perisai rezeki kita? Dosa-dosa kita yang kita buat, yang kita minta ampun. Sebab tu Bonda punya approach bagi musibah ini, semua orang kena taubat. Bermula daripada pemimpin tertinggi sampai pemimpin di rumah dan pimpin diri kita. So ayah-ayah sekalian, minta maaflah pada isteri, minta maaflah pada anak-anak kerana tidak mencukup menjadi suami atau ayah yang baik. Ibu-ibu, minta maaflah pada suami, minta maaflah pada anak-anak kerana tidak menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik. Anak-anak begitu juga, mertua, minta maaf, maafkan dan taubat. Pian tahu tak, kajian menunjukkan siapa yang memaafkan, dahsyat dia punya kesan. Ada kajian saintifik di mana mereka suruh orang tu melompat tinggi lah, atlet lah. Sebelum dia lompat tu, dia buat kemaafan pada orang yang dia marah. Tiba-tiba dia lompat lebih tinggi. Satu lagi ialah dia orang kena naik bukit. Sebelum naik bukit tu 2 kumpulan, satu memaafkan, satu tak memaafkan. Orang yang memaafkan tu tiba-tiba dia rasa naik bukit tu lebih mudah.
Macam mana ni nak sebut ni, sikap kita menentukan kesihatan kita. Yang saya sebut dekat live tadi, saya nak sebut dekat Hakim sekarang. Boleh? Boleh. Okey, cuba siapa nak ada buku, tulislah. Kau nak tulis kan? Ingat macam ni ya. Sikap menentukan sihat. Sikap dan sihat. Okey. Apakah sikap? Sikap tu 3 perkara. Cara kita berfikir, cara kita merasa, cara kita bertindak. Maknanya setiap fikiran menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menghasilkan akhlak. Akhlak menentukan destinasi dunia dan akhirat. Okey. But apakah yang menentukan fikiran itu? Hati kita. Betul? Sebab itu semuanya bermula dengan hati, dan aktiviti yang kita mesti lakukan setiap hari adalah pembersihan jiwa. Dari segi saintifik dia macam ni. Setiap fikiran yang kita fikir yang terlahir daripada hati bersih atau tidak akan menghasilkan some network dekat otak kita. Di struktur dia panggil hypothalamus. Hypothalamus ini satu bahagian di otak yang mempengaruhi satu gland dia panggil pituitary gland, satu kelenjar pituitary yang menghasilkan berbagai-bagai hormon. Dan dia akan keluar dia panggil peptide. Peptide tu satu sekumpulan asid-asid amino yang menentukan apakah hormon dikeluarkan, dan ini akan mempengaruhi pergi pada sel kita. Sel kita pula ada DNA dan genes, ya, genetic genes tu, dan dekat tiap sel tu ada penerima atau reseptor dia. So kalau hormon positif yang pergi, maka reseptor positif akan on. Bila reseptor positif yang terbuka pintu tu, maka dia akan pergi pada DNA atau gene yang positif. Dan DNA yang positif tu akan menghasilkan protein yang positif. Protein tu ialah dalam bentuk otot kita, hormon kita, enzim kita, semua daripada protein. Tulang kita semua daripada protein. Dan daripada kita punya protein itulah menentukan kehidupan kita. So kehidupan kita itulah yang menentukan kesihatan kita. So nampak tak macam mana setiap fikiran menentukan hormon, menentukan bahan chemical ke sel, menentukan bahan genetik apa dibuka, menentukan protein apa dihasilkan, menentukan kesihatan kita. Jadi kalau kita nak sihat, kita tidak boleh langsung berfikiran negatif, beremosi negatif, bertindak negatif. Sebab ingat formula, ada, beri, dapat. Ada hati baik, betul? Kita beri tindakan baik, kita akan dapat baik. Yang baik-baik. Betul. Dan sebenarnya sebagai perubatan, kita terus ya, Puan, boleh ya? Boleh. Okey. So sebagai doktor, saya nak terangkan di sini. Kita dapat sakit bukan kerana kuman atau virus saja. Manusia ni sebagai agent atau host. Macam rumah kita lah. Kita ada rumah, kita ada dinding tebal, dinding tipis. Tiba-tiba ada perompak nak masuk kat luar. Bayangkan seorang yang ada pintu besi yang kuat, perompak tu datang 80 orang dengan tukul besi. Boleh masuk tak? Tak boleh. Tetapi orang yang dinding tipis, perompak seorang aja, bawa satu aja tukul, terus boleh masuk. Nampak gambaran tu? Jadi itulah manusia yang sistem imun dia kuat. Walau kuman macam mana datang, tidak akan sakit, disebabkan dengan izin Allah kuat dia punya sistem imun. Dan sistem imun kita ni pula, dalam tubuh kita, kita ada 2 jenis. Satu yang melawan virus, satu melawan kuman. Dan kedua-duanya terkesan oleh betapa positif atau hormon yang baik dalam tubuh kita. Jadi setiap penyakit hati akan menurunkan sistem imun kepada kuman, virus, kanser dan juga fungus, dan juga kuman TB. Sebab itu, siapa risiko penyakit ialah bila umur meningkat, kencing manis yang tidak kawal gulanya,
atau penyakit orang sakit kanser yang sedang mengalami kemo, dan juga kanak-kanak yang paling kecil yang baru lahir. Sebab itu kita nak duduk di rumah supaya tidak mahu membawa, takut kita carry. Kita bayangkan kita semua ada virus tu, supaya kita tahu kita tak nak sentuh orang, tak nak takut kena orang. Bila kita niat macam tu, ibadah tau Pian. Kan ibadah, kita menjaga undang-undang, kita duduk rumah, korbankan hati rasa nak keluar, nak lepak setahan kerana perintah pada pemimpin dan juga perintah untuk menjaga keselamatan orang lain, itu pahala. Walaupun kita tak pergi masjid, dan siapa yang sedih tak pergi masjid sekarang, duk komplain sekarang, tentukan bila kita doakan kuat-kuat, ya Allah, semua taubat, semua selawat, semua sedekah, semua jaga maksiat, jaga semua. Sebab setiap ibadah yang kita buat meningkatkan energi positif, energi taat lebih pada energi maksiat, akan menolong kita melawan benda ni. Kita bayangkan 1 April semua kita dah bebas. Dan lepas itu kita niat untuk jadi ahli masjid, ahli Quran, ahli taat, suka taubat. Tak ada lagi nak maaf-maaf, dengki-dengki, benci-benci, tak ada dah. Kita tak nak bersaing dah lepas ni. Kita nak bekerjasama saja. Tak usah nak tunjuk, nak dapat. Kita tak nak jadi orang mendapat, tak nak jadi taker, nak jadi giver, pemberi. Hentikan nak mendapat. Pian tahu, Hazwan, nak tahu tak siapa yang sihat? Siapa suka memberi. Siapa suka menerima, kurang. Siapa yang suka memberi bekal orang itu. Okey. Sebab setiap kali orang yang memberi kebaikan, hormon serotonin dia meningkat. Siapa melihat kebaikan, hormon serotonin meningkat. Siapa menerima kebaikan, hormon juga meningkat. Tetapi tentunya paling meningkat orang yang memberi. Sebab itu sedekah mencegah musibah, sedekah menyihatkan badan, sedekah memudahkan urusan. So kalau kita, mungkin orang kata, Prof, saya tak ada duit, tak apa. Kita sedekah dengan doa, dengan nasihat, dengan kasih sayang, dengan share. Bila ada Facebook, kita share, buat watch party. Ada video-video yang baik tentang kesihatan, kebaikan, kita viralkan video yang baik. Kalau selama ni kita suka viral benda negatif, taubat, delete semua viral negatif dekat profil kita tu. Jangan jadikan kita punya Facebook tu ladang maksiat kita. Segala maksiat yang kita buat dengan Instagram kita, segala gambar kita yang tidak menutup aurat yang kita tunjuk tu menjemput murka Allah ke dunia ini, kita delete. Tu penting. Banyak orang maksiat di alam maya. Ya, siapa yang dah berhijrah, gambar belum hijrah, tolong delete. Semua ini merosakkan suasana dunia. Dan kalau segi psikologi dan segi dunia energinya, ialah setiap kebaikan yang kita lakukan pada diri kita, sebenarnya kita sedang memperbaiki dunia. So kita sibuk memperbaiki diri, bukan nak memperbaiki orang lain. So sekarang Prof, dalam situasi kita diuji sekarang dan dalam masa kita perlu taat perintah, ulil amri pesan, duduk di rumah, jangan keluar, jangan ada panic buying dan sebagainya. Manakala pakar-pakar kesihatan pun begitu, katanya jaga kebersihan, kesihatan dan sebagainya. Cuma macam mana, apa kesan kalau ada antara kita ni dia mudah panik, Prof? Bukan apa, kadang-kadang jelas sebab dia tak pernah hadapi benda ni. Jadi dia mudah panik. Apa kesan kalau kita terlalu panik, jadi kita terlalu berfikiran negatif dengan satu-satu musibah yang datang ni? Lagi senanglah kena sakit. Kan? Kita dah kata setiap negative emotion menurunkan sistem imun. Kan kita dah sebut tadi, kuman kena kita tu sebab kita punya daya tahan kuat kurang. So bayangkan rumah yang tadi kan, rumah yang pintu tebal, dia punya pencuri dia tu bawa tukul banyak pun tak boleh masuk. Tapi rumah yang pintu dia tipis, pencuri seorang bawa satu tukul pun dah boleh masuk. Macam itulah sistem imun kita yang melawan kuman, virus, kanser dan sebagainya. So macam mana kita nak hidup macam tu? So bagi orang yang stres, selalunya stres ni apabila kita bergantung pada Allah ke pada berdiri sendiri. Nak tanya. Itu kalau macam stres tu dia sendiri dah kau. Betul. Sebab itu kalau kita makhluk driven, kita bergantung pada makhluk atau usaha kita sendiri, kita akan stres. Tapi kalau kita yakin semua takdir Allah dah tetap, kita punya tugas hanya melakukan usaha sebagai ibadah untuk dapat redha Allah.
Sama ada kita sakit ke tak sakit, semua Allah. Selama ni pun yang jaga kita pun Allah. Kita tidur semalam, ada tak kala jengking datang gigit? Kita tidur semalam, ada tak semut masuk telinga? Kan? Siapa jaga Kalau tu? itu kan boleh je kan masuk kan. Kalau tak masuk tu. Betul. Kenapa tak stres? Stres nak tidur malam ni. Nanti ada orang masuk dalam rumah. Siapa jaga tu? Apakah alam kita? Apakah pintu kita? Allah jaga kita. So macam mana kita faham orang yang stres ni? Sebab mungkin daripada kecil mak ayah dia sangat-sangat fokus kepada usaha. Kita pun usaha tangga kejayaan masa kecil, ingat tak? Okey, itu bahasa biasa. Tetapi sebenarnya usaha amalan soleh menjemput rahmat Allah. So kita mesti yakin setiap kebaikan kita dapat ialah atas rahmat Allah. Setiap yang tak baik kita dapat atas dosa kita yang kita belum taubat. Jadi bila benar-benar dengar ustaz kata stres ni satu azab Allah yang diawalkan bagi orang yang jauh daripada Allah. Dan boleh sebut tadi bahawa manusia ni dia ada 3 tahap kehidupan. Yang bawah sekali hidup merana. Yang kedua sikit hidup biasa. Yang atas sekali luar biasa. Kita nak yang mana ni? Saya nak yang luar biasa. Betul. Dan apakah yang menentukan kehidupan kita luar biasa ke biasa atau merana? Emosi kita. Emosi yang merana apa dia? Rasa benci diri sendiri. Benci diri. So orang benci diri, banyak benci orang lah. So kalau kita penuh kebencian, tengok tu benci, perkataan benci sebut aja. Kemudian kita rasa bersalah, rasa aku tak ada apa-apa, aku memang teruk. Kemudian rasa putus asa, memang hidup ni tak guna, kerja macam mana, ekonomi macam mana, nak makan apa. Perkataan dia tu makanan ulam dia merungut, mengeluh. Okey? Dendam, marah, benci, dengki, berebut kuasa, semua ni orang yang merana. Orang tamak, orang berebut kuasa, sebenarnya orang tamak, orang yang rasa dia betul, orang semua tak betul, sombong, bongkak, dengki, haluba, semua kat sini orang merana. Orang ni lah paling stres. Muka memang tak boleh senyum, dahi berkerut, dia punya profil semua berita negatif. Hobi dia tengok berita, cari salah orang, cari what is wrong with the world. Okay? Walaupun kita dengar ada orang sakit, kata satu negara tu sakit 600 orang, tapi penduduk 30 juta, baru nama tu. Bukan kita tak nak takut, kita buat, tetapi jangan terlampau pesimis. Orang pesimis yang merana hidup dia. So nak hidup yang macam mana? Yang kedua, hidup biasa-biasa yang kita semualah. Ada harapan, terima, kuat kerja, itu biasa. Okey, tapi orang macam ni kadang biasa tak boleh, penat. Kan? Usaha kuatlah, tapi kadang penat jugalah, stres jugalah. Dia bergantung pada usaha dia sikit, kuasa Allah sikit. Yang bawah sekali tu bergantung pada usaha dia aje. So bila dia tak buat kerja, dia kata mesti tak ada tak kerja tak ada makan lah. Dia kata rezeki tu terletak pada usaha dia, terletak pada kerja dia. Dia tak nampak bahawa rezeki terletak pada Allah. Dan untuk murahkan rezeki, maafkan orang, minta maaf dan taubat banyak. Sebenarnya jawapan pada semua masalah taubat. Sebab tu boleh cakap, siapa menonton live dengan IKIM ni, please taubat. Cuba hafal penghulu istighfar dan hayati makna dia. Ya, tolong taubat. Cakap saya salah, semua orang betul. Boleh Pian? Saya salah, semua orang betul. Semua orang betul. Maka saya boleh betulkan diri saya. Maka saya boleh betulkan diri saya untuk membetulkan dunia. Betulkan diri saya untuk membetulkan dunia. Kalau saya kata saya betul, dunia salah, saya tak boleh betulkan dunia. Selagi saya belum betulkan diri saya. Jadi saya bertanggungjawab atas hasil kehidupan saya dengan izin Allah. Itu orang luar biasa. Orang luar biasa, apa emosi dia? Rendah hati, dia tawaduk, dia penyayang, dia pemaaf, dia pemurah, dia gembira, dia tenang. So kalau kita tidak ada emosi ini, macam mana kita nak hidup tenang? Macam mana kita nak sihat? Macam mana kita nak gembira? Macam mana kena amal di rumah?
macam mana kita nak jaga solat tepat waktu, macam mana kita nak makan sihat, macam mana kita nak ikut undang-undang. Bila kita ni seorang yang hidup luar biasa, kita jadi orang sangat disiplin. Apa arahan kita ikut. Jangan nak pelik pada orang. Orang kata jangan pergi masjid. Tak apa, ilmu kun fayakun, semua lahu mahfuz tertulis. Itu terlampau yakin pada Allah sampai tak ada ikhtiar. Betul. Kita ada sunnatullah. Kalau orang baik, orang tak baik terjun, mati juga. Betul. Kan? Kena api Betul, panas juga, itu sunnatullah. Tapi qudratullah itu luar bidang kita. Sunnatullah, kita usaha. So, kita mesti jadikan, jangan terlampau tertekan. Kita usaha apa yang boleh sebagai manusia. Tetapi yang akhirnya, hasilnya, boleh cakap pun, boleh sakit juga, tak apa. Yang penting, lepas sakit, kalau mati, lepas mati tu apa? Kita nak mati dalam iman. Kita bersedia. Jadi kita lagilah patut bersedia mati sekarang. Yang tak solat, solat. Yang solat lambat, solat awal. Yang tak tutup aurat. Yang bergaduh, saling memaafkan. Yang tak berhutang, yang hutang. Semua betulkan diri. Seolah-olah kita boleh mati bila-bila. Sebab wabak satu dunia. Kan? Betul. So, bila kita kata, saya yang berdosa, saya minta ampun pada Allah. Segala yang berlaku di luar ni, suami saya, anak saya, cermin diri saya. Selagi saya tak betulkan diri saya, mereka tak boleh betul. So, tak ada stres lah, Pian. Tak ada stres sebenarnya. Tenang aja. Mulakan dengan diri. Kita mulakan dengan kita dulu, Prof. Terus satu Prof, ada juga satu pandangan ataupun kebiasaan, fikiran orang kita. Dan kita juga lah kadang-kadang. Kita bab musibah ni, dia selagi tak kena pada kita, selagi tu kita rasa tak ada apa-apa. Sebab tu macam contoh sekarang ni, walaupun macam kerajaan dah bagi tahu dah, duduk di rumah, jangan keluar, elakkan penularan wabak kan Prof kan. Tapi ramai yang masih lagi degil tak dengar arahan tersebut. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada keluarga dia, tak ada yang kena lagi. Dia okey, sihat walafiat, jadi okey untuk keluar. Macam mana Prof? Ingat fakta ni, baru dengar, rupanya carrier, kalau virus ni ada kat orang tu, 85% tidak ada gejala. 85% tidak ada gejala. Walaupun you ada virus. So kita mesti anggap kita ni ada virus. So bila kita ada virus, kita satu tak nak sentuh orang, takut kena kat orang. Okey. Number dua, virus tu anytime boleh attack kita kalau sistem imun kita rendah. Macam kita perang, sekarang virus katalah ada. Dia masuk dalam sel kita pasal kita positif, sel tu bunuh dia. Kita solat, kita mengaji, kita ampunkan orang, kita tolong orang, kita doakan sedekah, buat baik macam cakap tadi tu, ketaatan sebetul, virus tak boleh masuk. Tetapi kita negatif aja, mengumpat, mengeluh, merungut, pintu kita jadi tipis, dia masuk kena kita. Jadi kita sentiasa rasa virus ada lah. So jaga kebersihan, jangan sentuh muka, pakai topeng, jangan jumpa orang. Okay, so jangan terlampau comfortable. Dan anak-anak kat rumah tu, we never know. Kita pun mungkin ada. So, dengan anak, okay, kalau I mati besok minta maaf ya. Bersedia untuk matilah. Cuba kita tahu besok nak mati. Perangai punya baiklah, ya Allah, delete semua profil yang teruk-teruk tu. Negatif. So, Bodoh rasa lepas ni ramai orang akan delete profil yang tak tutup aurat, yang menunjuk-nunjuk, yang semua dah buang. Jangan jadikan Facebook kita dalam maksiat. Baik, insyaAllah. Dan sahabat kita di WhatsApp ni ada yang hantar mesej Prof. Macam kita, untuk diri kita sendiri, insyaAllah kita boleh ikut apa yang Prof nasihatkan, kita betulkan diri kan. Tapi macam mana pula ada sahabat kita yang nak tolong pasangannya yang selalu negatif, dia je yang betul. So, tapi ada masa dia penyayang juga. Jadi maknanya naik turun, dia ada pasang surut juga positif negatif ni Prof. Macam mana kita nak bantu? Okey, macam ni. Kita bantu diri kita dulu. Jangan nak ubah, nak nasihat suami, jangan nak nasihat isteri sebelum kita menerima nasihat. Ingat perkataan ni. Banyak orang yang kata, Prof, saya tegur macam ni. Banyak orang, dia nasihat orang tak dengar nasihat dia. Kenapa? Pasal dia pun tak dengar nasihat. Jangan beri nasihat kalau anda tak suka terima nasihat. Siapa kawan terima nasihat? Orang suka tengok majlis ilmu. Bila kita suka tengok majlis ilmu, kita membuka roh dalam telinga kita untuk menerima nasihat. Bila kita tengok berita, kita sibuk nak komen, nak beri nasihat, nak kata orang.
Betul tak? Bila kita lihat berita, kita tengok orang, sedar orang. Bila tengok majlis ilmu, kita terima ilmu, betulkan diri, sedar diri. So sekarang ni banyak orang sedar orang kan sedar diri. Jadi kita nak betulkan pasangan kita negatif, tak apa, kita berubah dulu. Bila kita berubah, pasangan kita Allah buka akan berubah. Dan apabila pasangan kita melihat kita sangat positif, dia nampak kita sihat, tenang, bahagia, gembira, makin cantik, makin lawa, makin banyak duit. Lah penat aku ni buat negatif. Pasangan aku ni positif, duit dia makin banyak, muka makin lawa, badan makin sihat, bisnes makin best. Aku negatif, saya kena marah bos, badan sakit, sakit sana, sakit sini, muka tua. Kan? Sebab orang yang hati bersih, fikiran positif, rasa positif, tindakan positif, dapat ketenangan, kebahagiaan, kekayaan, semua dapat. Orang yang fikir negatif, rasa negatif, buat negatif, sakit, susah, muka tak lawa, muka makin tua, semua tak kena hidup. Semua tak kena. Betul. Kan dia ada effect, dia kesan yang sangat. secara fizikal kita boleh nampak. Betul. Dia macam ni, orang yang negatif ni nak senyum keras. Dia senyum sengit sana, sengit, tak boleh nak senyum habis. Tak natural Tak natural. Sebab dia punya urat senyum tu tidak dilatih oleh kebersihan jiwa. Hanya orang yang bersih jiwa boleh senyum. Sebab tu kalau muka masam tu, kita kena menangis lah. Tengok gambar kita. Kalau payah nak senyum, menangislah diri. Ya Allah, kenapalah hati aku ni payah nak senyum. Banyaknya dosa. Sebab ahli syurga, di syurga orang senyum ke masam kan? Masya Allah, subhanallah, betul. Jadi kalau tak berlatih perangai ahli syurga apa? Tidak bercakap yang sia-sia, sentiasa beri salam, sentiasa senyum, berkasih sayang, tak ada penyakit hati. Dan bayangkan kalau kita tak dapat syurga di dunia, boleh tak dapat syurga di akhirat? Memang tak dapat. Ingat 5 peringkat Imam Ghazali bahagia, dia kata bahagia yang pertama melihat wajah Allah di syurga, betul? Tetapi tidak akan dapat itu kalau tidak ada ketenangan jiwa. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Dan tidak boleh tenang kalau badan tak sihat, pian. Kan sakit gigi boleh tenang ke, boleh senyum ke sakit gigi? Betul. Jadi kita perlu sihat. Baik, boleh tak kita sihat kalau kita tidak ada makanan sihat, tak ada vitamin sihat, tidak ada harga diri, tidak ada rumah? Tak boleh kan? So kita mesti mencari harta. Harta tu tak akan dapat ketenangan, tak dapat kesihatan. Harta yang kita dapat tu kalau tak dapat satu perkara. Apa dia? Hidayah dan taufik. Jadi hidup kita ni benda paling mahal, paling kita nak cari hidayah dan taufik. Dan boleh tak dapat hidayah dan taufik kalau mencari berita? Buka berita aja. Hidayah dan taufik kebanyakannya daripada majlis ilmu. Raudah, taman syurga. Kita pergi Madinah berebut-rebut nak masuk Raudah. Tapi majlis ilmu hari-hari yang tengok dekat YouTube ceramah tak mau dengar. Kan? So bila kita dapat hidayah dan taufik, insya-Allah Allah izinkan kita mencari harta, pangkat, semua yang kita ada tu sebagai jambatan untuk ke akhirat. Sebab dunia dijadikan untuk manusia, manusia dijadikan untuk akhirat. So segala harta yang kita ada, kemewahan, duit, kesihatan, ketenangan, keluarga, semua untuk menuju Allah. Kalau kita gunakan itu untuk show off dekat Instagram, Facebook, itu menjadi dunia yang akan bakar kita esok. Jangan tunjuk apa yang kita ada untuk bangga, untuk menyuruh orang pada kita. Kita bercakap menyuruh orang pada Allah. So bila kita dapat benda dengan cara Allah, insya-Allah akan mendapat kesihatan badan. Sebab rezeki yang halal akan menyihatkan badan kita. Bila badan sihat, senang ibadah dan tenang, dan jiwa tenang tu insya-Allah dapat masuk syurga jumpa Allah. Wallahu a'lam. Tu yang boleh cakap pasal itu boleh sampaikan yang Imam Ghazali. Itu kalau salah pun salahlah. 5 tahap kebahagiaan manusia. Imam Ghazali boleh cakap. Mendalam, dan yang penting dia seolah-olah ada satu rantaian kan. Betul, 5. Fizikal, rohani, jasmani kita tu ada satu rantaian yang akan sentiasa kita pusing untuk dapat satu kebaikan. Kita mulakan dengan kebaikan, insya-Allah. Betul. Taufik hidayah. Saya nampak Prof, ramai sahabat-sahabat kita yang sedang menonton Facebook Live Prof ni, dia catat setiap satu poin yang Prof kita kata, Masya Allah, rajin sahabat kita. Sebab apa? Sebab apa dah educate. Siapa yang tak benda baik, orang baca 50 orang, energi 50 tu dapat kat dia. Kan, betul.
Itulah. So, dalam dapurnya Prof pun ada kumpulkan juga apa formula rahsia bebas stres. Oh. Dalam sebab nampak formula buat live tu pun ada formula 1 daripada berapa dan sebagainya tu. Ya. Mungkin Prof nak cerita sikit. Ada yang boleh kita bacaan yang boleh kita dapatkan. Tak ada. Ini e-book pertama buatlah sebab banyak sangat orang nak tahu macam mana. So, saya sharekan daripada kita bangun pagi, nak bangun macam mana, buat apa untuk kita hidup tenang, bahagia. Dan macam mana nak tangani orang negatif pada kita, dan apakah formula kehidupan yang kita guna setiap saat untuk menjaga 5 perkara ini. Itulah formula bebas stres tu yang bila diberi beberapa orang sebagai trial, mereka rasa mengubah. So, rasa bersyukurlah. So, akan dilancarkan tak berapa lama lah. Tengok bila sesuai. E-book. E-book. Ya, e-book supaya senang dalam phone pun boleh baca dan buat bentuk yang cantik dengan kartun. So, mudah. Kalau buku biasa kan banyak-banyak orang tak nampak. Ini buat dah bentuk e-book, formula mudah. Ada 15, sekejap je. Baca dah boleh guna hari-hari. Dan saya tengah bayangkan kalau satu rumah ada satu e-book tu, semua ikut yang tu. Kalau rasa berkesan, jadikan tu cara hidup yang mudah. Pasal doktor ni perangai dia suka formula. Formula means 1 campur 1, 1. Formula tepat macam sains. Tak reti nak sastra. Beri formula. Dan apa yang saya amalkan bertahun-tahun, itulah hasilnya setakat ini, syukur. So, kongsikan rahsia lah. Tambah-tambah lagi sekarang ramai memang semua duduk kat rumah je, peluang je. Nak baca dan bacakan juga pada ahli keluarga formula rahsia bebas stres. Ya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey. Okey, Prof. Okey. Kejap, Prof. Kita bagi dalam pada zikir dulu, Prof. Boleh. Prof standby kejap nanti Boleh. anytime kita masuk Of course. Untuk kesimpulan boleh Boleh. Okey, Prof. Okey, kejap, Prof. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama kami di Iklim Inspirasi Inforia Islami. Masa kita makan Jen dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kita nak kembali untuk generasi bersama dengan Profesor Dato' Dr. Muhayya Haji Muhammad.
dalam 20 saat ya. Okey. Ingat 3 perkara. Yang pertama, ya? Kita 15 saat kita back to on air untuk radio. Okey, boleh. Thank you, Prof. Thank you. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islamium. Jom kita kembali untuk generasi bersama dengan Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad untuk topik kita pagi ini, tenang dalam musibah. Saya nampak matahari dah bersinar di rumah Prof tu dari tepi tingkap tu. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Yang itulah kita doa selalu pada Allah Ta'ala. Allah menawir qulubana binuri hidayah. Allah kurniakan cahaya hidayah pada kita. Macam cahaya matahari yang menyinari bumi kan Prof. Masya Allah. Kalau nyanyi sedap tu Bian. Okey. Okey. So nak share. Okey, amalan-amalan yang kita buat untuk menguatkan ketenangan, untuk menjauh musibah ini. Yang pertama, kita jadikan hanya Allah sebagai pelindung kita. Okey. Nombor 2, kita mencintai Allah dan berusaha meniru sifat-sifat Allah yang baik, pemurah, penyayang. Yang ketiga, sentiasa kembali kepada Allah dengan taubat. Yang keempat, sentiasa memperbaiki diri dengan berbuat baik, dengan bersyukur. Okey, dan selalu juga orang yang selalu menghadirkan Allah dalam hati. Apa berlaku? Setiap jantung, nafas dia ingat Allah. Apa-apa ingat Allah. Susah hati ingat Allah. Okey, zikrullah all the time. Dan saling mendoakan, memaafkan, menyayangi dan banyakkan sedekah insya-Allah. Dan menghargai pekerja-pekerja yang lain. Okey. Maknanya Allah nombor 1. Betul. Di mana-mana pun Allah yang utama. Walaupun itu adalah sebuah musibah, Prof, ya. Ya, dari Allah. Untuk kita. Kita sayang Allah, apa Allah beri kita suka. Ya. Dia panggil sekarang ni kita sedang mempraktikkan high adversity quotient. Maknanya dalam adversity, dalam suasana musibah, kita semua menjadi lebih baik akhlaknya dan lebih dekat dengan Allah. Kalau ini berlaku dan kita secara ummah tidak menjadi lebih dekat pada Allah dan tidak lebih baik pada akhlaknya, alangkah ruginya. Ibaratnya macam hidup ini macam kita nak buat ukiran, lepas ukir-ukir kita ambil kertas pasir kan, gosok berkilat kan. Macam itulah hidup kita. Sekarang ni kita digosok oleh sandpaper, insya-Allah berkilatlah iman kita, makin mudahlah iman kita, makin dekat pada Allah insya-Allah. Polish. Masuk dobi semua ni. Masya Allah. Itu dah gambaran analogi kita harap ramai yang dapat manfaat dan iktibar daripada apa yang Prof kongsikan hari ini untuk tenang dalam musibah, Prof, ya. Ya, lihat. Terima kasih. Baik, Tuan. Untuk pagi Prof, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tetap rasa dekat je Prof hari ni, walaupun kita saudara on air live Facebook pakai ini dari rumah dan kami dikunci, tapi subhanallah manfaatnya insya-Allah. Semoga sama lah kita berkumpul di syurga nanti, Prof. Betul, kita satu sama terhubung, kita semua sama insya-Allah. Amin insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay you all, so saya doakan all of you jadi orang yang baik ya. Cuba niat untuk buat kebaikan, sentiasa merasa diri kurang, sentiasa diri berdosa insya-Allah ya. Okay you all, jumpa lagi ya. Assalamualaikum.